بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت أي من حرام وكل لحم نبت من سحت كانت النار أولى به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaannya, nikmatnya melimpah ruahnya yang memberikan kesempatan, memberikan kesempurnaan, memberikan segala-gala keperluan yang diperlukan oleh setiap daripada hamba-hambanya, baik daripada yang nampak maupun yang tersembunyi, semuanya diperlengkapkan kepada umat manusia. Ada yang sedar, ada yang tidak sedar. Ada yang kadang-kadang sedar tapi buat-buat tak sedar. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, moga-moga kita di kalangan mereka yang sedar dan tahu untuk mensyukuri nikmat ini, dan tahu untuk menilai ketuhanan, menilai bahawa Allah Subhanahu wa taala Allah yang melengkapkan segala-gala keperluan, Allah yang memberikan segala kenikmatan, Allah yang mengatur segala urusan, Allah yang memperluaskan rezeki yang berlapangan, sehinggalah manusia mampu dan memungkinkan kita berada dalam keadaan kesejahteraan di atas dunia ini dan hanya menunggu hari untuk menuju ke akhirat. Moga-moga landasan dunia ini menjadi tempat ataupun platform yang terbaik untuk meraih keuntungan akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita dah pun tak jumpa berapa bulan dah. Kan tak jumpa berapa bulan dah tuan-tuan, tetapi kita masih lagi nak meneruskan pengajian insya-Allah dengan SOP yang kita kena patuhi. Walaupun dulu kita jumpa PKPB, lah ni dah PKP version 2. Tapi tuan-tuan, PKP pun alhamdulillah kita dapat lagi berjumpa dengan kuliah-kuliah sebegini. InsyaAllah tuan-tuan, kita jadikan waktu-waktu yang berharga ini, yang masih lagi ada terbaki untuk kita ni, yang masih ada tersisa-sisa sikit lagi untuk kita guna pakai sehabis baik sebelum kita ditamatkan urusan kita di dunia ini. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita berhenti hari itu fasal yang keempat. Bukan cari pasal, nama dia fasal ataupun bab yang keempat. Kita berhenti pada bab yang keempat, bab tentang perut. Kita cerita bab perut. Dalam bab perut ni tuan-tuan, dia melibatkan sesuatu yang masuk ke dalam ruang rongga mulut sampailah ke perut. Apakah yang bererti dengan perut ini? Maka tuan-tuan, qala musannifuhu rahimahullah wa nafa'ana fi ulumihi fi darin amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga segala kemanfaatan akhirat ini kita hadiahkan pahalanya kepada pengarang kitab ini. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, wa'alam, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala menjadikan bagi kamu perut kerana beberapa faedah keagamaan dan juga beberapa faedah keduniaan. Kita berhenti hari itu pada muka surat 18. Saya ambil sikit mukadimah yang pertama pada muka surat 17 sebelum kita langkau pergi ke muka surat 18, sambung balik.
bahawa ada beberapa faedah. Ada faedah agama, ada faedah dunia. Perut ni Allah jadi ada faedah agama, ada faedah dunia. Faedah dunia apa? Perut menyempurnakan kesedapan segala makanan. Tak ada perut, benda semua tak jadi sedap. Jadi sedap pula pada minumannya, sedap pula pada jimaknya. Kerana ketiga-tiga itu adalah pada ketika perut itu sihat. Sedapnya makan waktu perut sihat. Sedapnya minum pun sama waktu perut sihat. Sedap yang ketiga itu pun adalah kerana waktu perut sihat. Kalau perut kurang sihat, makan pun tak lalu, minum pun tak lalu, nak buat yang ketiga tu pun tak lalu. Tuan-tuan, mensyukuri nikmat perut itu ialah memeliharanya daripada makan makanan yang haram dan syubhah. Makanan haram dan syubhah ini bermaksud sesuatu yang haram terang dah. Tapi yang syubhah ini, yang hari ni sampai ke hari ni, kita sukar lagi nak menolak benda-benda syubhah. Sebab bagi kita, no pork itu ataupun free pork itu adalah halal. Ni perangai kita ni. Ataupun tak ada tulis itu, tak ada tulis halal apa pun, tak ada tulis apa pun. Dia jual ayam ais kacang ke, cendol ke, apa, lai cikang ke apa ke. Bagi kita, lah dia jual yang tu ya pun, ayam ya pun. Apa pula, boleh minum ah. Kita kira lagu tu. Kita mengkira-kira lagu tu. Tosai ke, chapati ke, idli ke, dia kira kalau kata benda tu tak sangkut dengan dagingnya, kira halal. Itu bagi kita. Bagi urusan kita. Kita dah tak kira lah benda-benda yang melibatkan dia boleh dipercayai tak dengan dia punya bekas yang dia pakai. Boleh percaya tak dengan ataupun bahan yang dia pergi cari. Ada keyakinan tak kita? Tuan-tuan, kita ada satu benda kita kata apa? Tak nampak tak apa. Tu kita punya kira. Tetapi kalau orang yang benar-benar mutu keimanan dia dan ketakwaan dia tu tinggi, dia ada tapisan yang lebih berat lagi untuk benda-benda yang nak masuk dalam perut dia. Nak ukur kita punya tahap takwa kita tinggi ataupun tak, benar-benar iman yang kental ataupun tidak, dia akan menolak benda-benda yang syubhah, yang ada kesamaran-kesamaran tertentu. Dia ada benda yang lebih banyak dia nak pergi ambil lagi. Kalau makanan ni banyak benda nak pergi ambil lagi. Dalam Pulau Pinang ada berapa kedai tosai? Tak kerti buat main nak ajak. Tak kerti buat main kita buat kuliah sekali. Kuliah buat tosai. Bagi mami belakang main depan, kita ajar dia belajar kita buat tosai. Tuan-tuan, berapa banyak tuan-tuan kedai orang Islam jual tosai. Tapi kita tak tahu tuan, saya duk lalu ke kawasan-kawasan lagu tu. Pergi tengok ni semua perut. Yang paling syok pakai kepiah hati kepala pun ditibai suruh tu lah. Turun-turun dengan kepiah-kepiah dia, turun-turun lek. Sempoi dia tarik jari, dia tarik dengan jilat-jilat. Dia punya apa? Tahulah apa mana tu. Tuan-tuan, benda yang nak masuk dalam perut dia, orang yang beriman dan bertakwa, dia akan tapis habis. Apatah lagi benda yang melibatkan urusan haram, sama ada sumber pendapatan dia. Tak semestinya dia pergi beli benda halal. Dia pergi beli ayam sembelih elok, tapi duit yang pergi beli ayam tu duit nombor ekor. Ayam halal, duit haram. Nak kira lagu mana? Terusnya tuan-tuan, kesemua jadi haram. Idza ijtanaba halal wal haram, ghulibal haram. Ini kaedah usul fiqh. Sekiranya bercampur antara halal dengan haram, ghulibal haram, dia akan menang pada haram. Walaupun benda kita beli itu halal. Duit nombor ekor. Ataupun duit hasil daripada pi ambil, hasil daripada dapat duit daripada pembahagian harta yang tak sah. Haram. Pembagian harta tak sah. Tuan-tuan, dia tak ada ni duit rumah mak saya wasiat bagi kat saya. Mak saya wasiat bagi kat saya. Okey. Ni duit ni bapak saya wasiat bagi kat saya. Tuan-tuan, hal wasiat
Wasiat hanya sah kepada orang yang tidak termasuk dalam golongan wasi. Tak masuk dalam golongan yang penerima pewarisan. Anak terima pewarisan tak? Anak terima tak? Kalau bapa mati, anak terima pewarisan tak? Anak akan dapat. Isteri dapat tak harta pewarisan? Dapat 1/8. Anak lelaki 1/2, anak perempuan 1/4. Dapat. Tuan-tuan, boleh tak kita nak mewasiatkan kalau saya mati, rumah ni saya bagi kat isteri saya, bagi kat mak hampa. Rumah pak yang kat belah sana, bagi kat anak nombor 1. Kereta pak dah bayar habis, kereta bagi kat anak nombor 3. Boleh tak boleh? Dalam hukum wasiat, tak boleh. Tapi pewarisan memang betul, kena waris. Tapi kalau dia nak ambil benda tu nak diwariskan, dia kata dia nak saya nak mewasiatkan rumah ini, sekiranya saya mati, rumah ni bagi kat rumah anak yatim. Boleh? Boleh. Pasal apa? Anak yatim tak kena mengena dengan pewarisan dia. Ataupun dia kata rumah ni kalau bapak mati, bapak bagi kat anak angkat bapak yang nak duduk situ. Boleh. Anak angkat tidak termasuk dalam pewarisan. Boleh. Tapi bapak tu kena buat elok-elok. Sebab tu tuan-tuan, dalam urusan ni bapak kena cerdik, anak pun kena cerdik. Anak kena abang ke bapak walaupun dia untung. Anak kena abang ke bapak. Anak kata bapak tak boleh bapak. Sebab yang ni kita kena harta ni harta pewarisan, bukan harta wasiat. Kita bapa kalau jadi bapa pun kita kena bahagi dengan elok-elok. Kena bahagi dengan cara elok mengikut persen yang telah pun ditetapkan dalam Islam. Macam tu, tak apa. Kalau macam tu, kalau bapa hibah kat hang nak ambil rumah ni kat hang terus bukan wasiat ambil lah ni juga bapa tukang terus nama ni kat hang. Boleh. Ambil terus, bagi terus ke dia waktu hidup. Tak ada apa. Kalau dah mati, cerita lain. Boleh faham no? Kita pun ada harta banyak kot. Saya tak ada lah tuan-tuan. Tuan-tuan ni muka semua kira orang bayan baru ni orang kaya-kaya. Orang kaya Tanjung. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, nak bagi waris nak mewarisi lain, wasiat lain. Sebab tu tuan-tuan, yang kita takut ialah kita cerita bab perut ni, takut kita termakan harta yang salah. Ataupun pergi gagau duit adik-beradik kita ke. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Adapun orang yang makan harta pewarisan dengan cara yang salah. Baik tuan, sambung lagi. Adapun faedah dan tujuan memelihara perut daripada yang haram dan syubhah ialah yang pertama sekali ialah kerana apa? Kerana takut daripada siksaan api neraka. Perlu jaga. Makan yang masuk dan dari sumber yang nak masuk. Dua-dua kena jaga sebab apa? Dia melibatkan siksaan Allah daripada api neraka. Dia sebut api neraka, orang bertakwa, dia betul-betul takut. Sebab dia benda bila sebut api neraka, siksaan yang paling top sekali, yang paling atas sekali. Benda paling main sekali. Maknanya dia punya ancaman tu bukan ancaman saman 1000, bukan. Bukan saman 1000 sebab tak pakai face mask, tak. Ancaman dia ialah mandatory. Tuan-tuan. Kita orang suruh saman 1000, kita buat tak heran lah. Tak pakai face mask, tak apa, buat tak heran lah. Saman 1000. Tuan-tuan. Bila kawan tu kata apa? Siapa tak pakai kelengkapan, kalau keluar daripada rumah dia tak pakai face mask, dia kena naik Black Maria. Dia sebut Black Maria tak takut Tapi tuan-tuan, dia mai tunggu dengan dia punya truk tu tepi rumah kita. Agak-agak nak keluar, berani pula. Tak ada. Dia tu lalu pergi depan sikit lah. Dia buat ni, dia buka-buka. Pergi dah buat lagu tu. Tuan-tuan. Baik yang tu perangai kita. Kita suka ancaman tu duduk depan mata. Tuan-tuan, begitulah api neraka. Bila disebutkan tentang api neraka, ancaman itu, kalau orang yang bertakwa betul-betul hebat takwa dan iman dia, ancaman itu macam duduk depan mata. Dia pasti tak akan buat benda-benda yang ada ancaman seperti ini. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira.
Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, makan dengan rakus. Tak heran lah duit anak yatim kan, sebab tu nama zalim. Kerana anak yatim dia perlu kepada orang yang menguruskan harta dia. Tiba-tiba si pengurus harta ambil dulu Ustaz duit dia dalam 30,000 contoh, ambil pergi buh Ustaz dalam dia punya ASB. Buh Ustaz. Kan perangai kita kan suka buh Ustaz je, bukan mana pun. 30,000 pergi buh dalam ASB. Buat bodoh setahun. Buat bodoh, buat tak tahu apa. Cukup setahun, dia kata, saya ambil dia punya dividen je. Lagi 30,000 tu saya bagi balik duit pokok. Tuan-tuan. Cerdik tak? Tu dia panggil cerdik, bodoh kena kat dia. Cerdik tapi bodoh akhirat, tuan-tuan. Cerdik dunia, bodoh akhirat. Sebab apa, tuan-tuan? Urusan dia itu melibatkan dengan anak yatim. Kalaulah sekiranya anak yatim kata, ya kami setuju, Pak Cik ambil 30,000, buh duit kami dalam ASB, tapi Pak Cik kena bagi semua sekali. Pak Cik kena bagi semua sekali. Tak boleh kira hak yang pokok Pak Cik bagi balik, hak yang ranting Pak Cik bagi ke kami tak mau. Tak mau. Kami nak semua sekali. Pak Cik kata, habis tu tak ada untung saya apa pun. Tak ada untung. Pak Cik kan kami punya tukang jaga kami. Agak-agak Pak Cik tu mau. Tak harap pasal aku nak buh dalam duit empoh tu. Pak Cik tak mau. Tuan-tuan, Pak Cik ni dia ambil dengan senyap. Pergi buh duit dia, habis tu tiba-tiba naik 5% ke apa ke, naik 10% ke, daripada 30,000 dapat 3,000 lah, 3,000 dia cekau lepas setahun, lagi 30,000 duit pokok dia letak balik. Walaupun letak balik dengan sebegitu, tuan-tuan, hukum memakan duit dividen yang dia bubuh, hukumnya haram, kerana itu adalah harta anak yatim. Dia tak nak pergi pinjam sat, lo ambil sat pun. Kita suka buat andaian sendiri bab hukum. Dah makan ke darah habis dah, barulah dia main-main. Ustaz, dah dia tengok dia dalca dah keluarga dah lingkup apa. Ustaz, agak-agak Ustaz boleh tak agak-agak? Dia bab hukum ni pun dia ingat agak-agak. Agak-agak burung gagak Dia main agak-agak. Ustaz, agak boleh tak? Kalau sekiranya duit ni ada seorang hamba Allah, dia tak buh dia. Dia buh seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah ni dia ambil duit 30,000, dia pergi dalam ASB, lepas tu dia pergi ambil duit dividen, dia makan duit interest, dividen tu dia ambil, 30,000 letak balik. Dia tak makan sekupang pun duit anak yatim tu. Hukum dia apa? Kita kata haram. Dah. Dia bukan makan duit 30,000, dia nak betul tak? Dia nak apa betul juga bagi kata duit tu tak haram. Dia nak dengar ustaz sebut. Kata tak haram dia nak dengar lagu tu. Kita pun kata tak boleh, sebab apa? Duit tu adalah duit pokok tu, duit anak yatim, dan anak yatim tak tahu. Melainkan dengan redha dia. Redha dia. Tu pun ada beberapa syarat lain. Dia kata apa? Tak, saya ni bukan ambil. Dia terlepas je kata saya. Dia terlepas saya tu. Dia kata, lah tak apalah. Jadi hukum dia tetap macam tu juga. Saya ke, awak ke, kamu ke, dia ke, sama je. Tetap hukum dia sama, tidak boleh. Tak boleh buat lagu tu. Baik. Sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api dalam perut mereka. Dan mereka pula akan masuk dalam api neraka yang menyala-nyala. Harta anak yatim jangan buat gila. Bahasa Penang lagu tu senang. Harta anak yatim jangan buat gila. Kalau tak mampu jadi seorang yang boleh bertanggungjawab, jangan jadi. Senang nak abang lagu tu. Kalau rasa diri tu duk masa-masa orang suruh, depa ni ada dekat 1.7 juta anak-anak yatim ni. Tapi tak ada orang nak jadi depa punya trustee, yang orang yang boleh jaga dan juga sampai umur depa dewasa, serah balik semua ni, tak ada orang. Hang boleh jadi tak sebagai pak menakan depa? Pak menakan tengok-tengok mata tukang tu jadi RM mata. 1.7 juta. Tuan-tuan, tiba-tiba Pak Menakan kata lagu tu, macam tu kalau tak apa, saya boleh. Mak Menakan nombor 2 tahu, saya pun boleh. Mak Menakan nombor 3 kata apa? Bukan, mereka dorang tak boleh, mereka dorang ada anak-anak. Saya tak ada siapa, saya memang duduk sorang-sorang. Saya boleh jaga mereka. Semua mata, guru-guru mata naik RM. Tuan-tuan, antara mereka, siapa yang boleh bertanggungjawab, yang tidak ada tujuan-tujuan yang hidden agenda,
tak ada agenda tersembunyi, silakan tampil untuk bantu. Tapi kalau ada agenda yang tersembunyi, better, terbaiknya ialah angkat tangan, kata saya tidak mampu, kita serahkan saja kepada pihak berkuasa. Lebih baik lagi macam tu, daripada jadi orang yang telan harta anak yatim seumpama menelan bara api neraka dalam perut-perut mereka. Baik. Dan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhdin ay min haramin wa kullu lahmin nabata min suhdin kanatin naru awla bih. Tidak masuk syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, dan setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, api neraka itu lebih baik bagi mereka. Siapa yang makan makanan haram, jangan bagi daging kita ni tumbuh dengan makanan yang haram. Setiap daripada makanan yang masuk bukan jadi najis kita semata-mata. Najis tu adalah bahan-bahan yang tak boleh dipakai oleh makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan itu zat dan segala-gala yang boleh jadi darah kita. Kita makan roti canai sebiji, berapa persen jadi? Ada zat dalam makanan yang kita makan itu akan jadi darah. Ada zat dalam roti canai sebiji akan jadi daging. Ada zat akan jadi zat-zat tertentu yang akan membina tubuh badan kita. Jadi otot-otot kita menjadi tulang-tulang kita, tuan-tuan. Maka kuatnya sebegitu, keadaan sebegitu, roti canai sebiji kita makan, bermaknanya jangan sampai benda yang masuk dalam tubuh badan kita itu datang dari sumber yang haram ataupun datang daripada makanan yang haram. Baik. Dan sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhdin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengannya. Dan Nabi bersabda lagi, faman ittaqa syubhati faqad istabra'a alidinihi wa 'irdihi. Maka siapa-siapa yang pelihara daripadanya, dari dirinya daripada segala syubhat, maka sesungguhnya dia ingin bersihkan bagi agama dan kehormatan diri dia. Orang yang mengelak daripada benda-benda syubhat dan benda-benda haram, sebenarnya dia adalah orang yang menjaga agama dan menjaga kehormatan diri dia. Kita kan, tuan-tuan, dalam dunia kita, dunia yang paling bebas sekali hari ni, lagi benda haram kita buat, lagi nampak kegahan kita. Kalau minum arak lagi mahal, lagi nampak macam lagi sempoi lagi. Kan, lagi arak lagi mahal, hang minum, hang lagi nampak bergaya sebab lagi mahal. Benda yang mahal. Sebotol arak boleh cecah sampai ke puluh ribu pun ada. Sebotol arak. Boleh beli kereta Beza sebiji tu. Sebotol dia minum boleh beli kereta Beza sebiji. Kita nak beli kereta Beza, buat loan 9 tahun. Bayar bulan-bulan tu pun 3 bulan tak boleh nak bayar, dia pun tarik kereta. Tuan-tuan, nak nampak kata apa? Ada orang, kemewahan, kemaksiatan yang dia buat, mewah gila-gila. Dan kemewahan itu, tuan-tuan, tidak bawa apa-apa makna. Lebih baik jadi orang macam kita, yang tak ada kemewahan tersebut, tapi kita mampu untuk tampil datang ke masjid dan surau. Kita boleh main kayuh basikal, boleh main masjid. Kita boleh lagi naik motor EX5 ke, naik motor Kris ke, Modenas ke, apa Vario ke, LC ke, apa ke. Boleh main lagi dengan motor ke, dengan basikal ke, main lagi ke masjid dan surau. Kita lebih mahal harga diri, maruah kita daripada orang-orang yang membuat maksiat dengan harga yang begitu mahal. Kenapa manusia boleh membeli neraka yang begitu mahal, sedangkan syurga percuma aja harga dia. Tuan-tuan, nak istilah lagu tu senang, nak sebut macam tu lah senang. Maksiat nak buat mahal nak kena bayar. Nak beli arak mahal harga dia, semua nak kena beli. Nak pi cari perempuan, kena pergi bayar kat perempuan. Nak pi buat benda-benda yang nak pi masuk dalam disko, kena bayar. Nak pi hora-hori, kena bayar. Semua tak ada yang percuma, tuan-tuan.
Cuba kaji balik. Semua jenis kemaksiatan semua tak ada percuma. Semua kena berbayar. Tiba-tiba tuan-tuan, masjid dan surau percuma harga, percuma. Mai tak ada siapa pun tunggu. Mamudut tak nak tunggu depan tu, hang bubuh lu duit orang boleh masuk. Hang tak masuk lah melingkup balik. Tak ada. Tak ada. Tak pernah lagi tuan pergi mana-mana masjid pun tuan-tuan, tak ada siapa pun. Kita ikhlas lillahi ta'ala dengan kita inisiatif nak bubuh berapa banyak, bubuh lah. Tak mau bubuh pun tak apa. Siapa tak pernah cakap apa. Tuan-tuan. Tapi masuk disko satu kepala berapa ringgit? Wallahu a'lam. Tak tahu. Siapa jawab? Memang siapa pun takkan jawab lah. Tuan-tuan. Pesta masuk berapa ringgit? RM4 kan? RM4 pesta masuk RM4. Parking RM10. Parking masuk pesta RM10. Tu pun parking haram ya. Tak ada petak ya. Tuan-tuan. Nak abang kata apa tuan-tuan? Percuma di sini yang hak benda yang melibatkan hiburan yang tak ada manfaat untuk akhirat tuan-tuan. Semua kena bayar. Semua kena bayar. Baik, sambung. Yang keduanya, kerana memakan makanan yang haram dan yang syubhah itu tak ada diberi petunjuk kepadanya pada berbuat ibadah. Ini kerana tiada patut bagi yang mengerjakan ibadat itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran. Orang yang banyak beribadah macam tuan-tuan, ibu-ibu kat belakang, orang-orang yang banyak buat benda-benda ibadah ini, tak patut bagi dia ada kekotoran syubhah ini, tak patut. Tak patut ada. Itu cerita orang yang luar, cerita orang yang duduk dalam ni, tak patut ada. Sama ada kekotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis. Kan dalam ibadah ini ada syarat sah solat kan. Antara syarat sah solat adalah bersih daripada najis ataupun ain najis. Najis yang nampak. Kena bersih. Jadi tuan-tuan, Syekh ni kata apa? Orang yang buat ibadah tak patut ada kekotoran yang nampak, dan nombor dua, kekotoran ataupun kekotoran yang tak boleh nampak. Seperti hadas kecil dan hadas besar, tak nampak. Dan seperti makan makanan yang haram dan juga yang syubhah, pun tak nampak, tapi dia tahu. Tuan-tuan, kita tahu tak kata kita dalam keadaan hadas besar? Kau ada orang tak sedar? Bukan hadas besar ah? Ya kau? Tak tahu lah. Tak tahu. Bukan semalam hang buat gini-gini mak. Tak ada buat apa? Dia tuan-tuan. Ada gitu, tak ada. Dia tahu kata diri dia tu dalam keadaan hadas besar. Dia tahu diri dia tak ada wuduk lagi. Dia tahu. Tuan-tuan, dalam bab fiqh, kalau kita rasa macam ragu-ragu ataupun was-was, tak ada was-was, aku berwuduk lagi ke tak? Tak ke tak? Dah ke belum? Dah ke belum? Dah ke belum? Dah ha? Tak boleh gitu. Dia kalau rasa lagu tu tuan-tuan, terus pergi ambil wuduk. Dia kata tadi aku kentut ke tak? Kentut ke tak? Kentut ke tak? Macam kentut. Tak kot. Tak boleh. Dia kira kentut, pergi ambil semayang. Macam tu juga tuan-tuan. Kalau lembat semayang pun sama. Kalau dia rasa macam dia ni, aku ni 3 ke 4, 3 ke 4, macam semayang isyak. 3 ke 4, 3 ke 4, 4 kot. Dah tak boleh. Dia kena ambil yang paling kecil, 3. Ambil 3 tambah 1. Tuan-tuan orang belakang kata apa? Ustaz dah 5, dah bagi salam. Ustaz semayang 5 rakaat hari ni. 5 rakaat. Alhamdulillah. Maksud apa? Sebab terlebih, jangan terkurang. Terlebih tak apa, jangan terkurang. Kalau ada rasa perasaan was-was macam tu, segera buat. Tambah tak apa. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, maka dua benda ini, kotak yang nampak dengan kotak yang tak nampak. Antara kotak yang tak nampak yang perlu cuci dulu sebelum kita masuk ke dalam ruang solat untuk beribadah adalah antaranya ialah sumber yang kita pakai dan kita guna, sumber yang kita makan, perlu semak balik. Kalau ada kesalahan dan kesilapan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kerana sesuatu yang masuk dalam perut, dia tak boleh keluar dah. Tak boleh keluar dah. Jolok pergi lagu mana pun, dia tak boleh keluar dah. Tuan-tuan nak potong tak mana? Daging-daging yang tumbuh daripada benda yang haram. Katalah zaman muda dulu kita pernah buat benda-benda yang haram ini. Agak-agak sekarang ni nak potong daging yang mana untuk kita buang? Tak ada. Tapi Allah bagi kita ruang untuk bertaubat kepada dia. Allah tak suruh pergi buang isi tu. Allah tak suruh pergi sedut buat keluar darah-darah semua balik. Tak. Tapi Allah suruh buat apa? Kembali bertaubat kepada Allah dan segera beribadah kepada dia. Jangan tunggu-tunggu lagi dah. Ada orang sembang dengan saya baru ni, nak buat charity. Dia kata saya nak buat kerja-kerja kebajikan. Dia dapat semangat daripada mungkin Ustaz Ebit Liu, dia tengok kawan-kawan yang duk buat kerja-kerja kebajikan dia nak buat. Tetapi Ustaz, saya nak start semua lepas pencen. Saya kata kat dia, nak buat lepas pencen sebab apa? Sebab lapang ni Ustaz. Sebab lapang. Saya abang lagu ni lah. Nak buat benda kebajikan, jangan ada time frame kita yang kita kena tunggu. Nak buat benda baik, buat sekecil yang kita boleh mampu buat. Tak payah tunggu charity nak buat besar-besar. Lepas pencen, dapat duit pencen, baru nak beli barang satu kontena pergi hantar ke orang. Dah. Jangan. Kita tak tahu nak pencen bila. Kerajaan bagi pencen ke Allah bagi pencen terus ya? Tak tahu. Nak buat benda yang kita ingat nak buat terus. Tengah bawa kereta, lalu kat depan Tesco ke, depan Maidin ke, depan Sunshine ke, teringat, ada satu family tu dia tak apa, dia teringat. Pergi hantar dia, kesian dia, berhenti, beli-beli barang, pergi hantar. Tak perlu tunggu sampai nak pergi tunggu, kita kumpul dulu 100 keluarga baru nak pergi hantar, tak payah. Mana kita ingat, bagi dulu. Segera. Tak beli barang tak apa, berhenti, yang mana kita ada kat kita bagi. Orang susah, dia bukan kira duit merah pun dia ambil, duit hijau pun dia ambil, duit kelabu pun dia ambil, duit warna purple pun dia ambil. Bagilah apa pun dia terima. Asalkan yang bagi itu ialah ikhlas dan tidak ada apa-apa lain. Mereka memang nak bantu. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, ketiga, kerana makan makanan yang haram dan yang syubhah itu ditegah daripada mengerjakan kebajikan. Dan jika ia mengerjakannya, nescaya tak diterima daripadanya. Dan tidak ada apa baginya melainkan kepenatan jua. Yang ni cerita apa tuan-tuan? Cerita Robin Hood. Itu Robin Hood. Robin Hood, dia pergi balas duit barang orang, pergi balas duit orang semua, dia pergi curi semua habis, balik mai bantu orang miskin. Sah tak dia punya amal kebajikan? Kebajikan sebegitu tidak sah. Dalam Islam, there is no Robin Hood. Tidak ada Robin Hood. Tak ada. Robin Hood tak boleh pakai. Sebab Robin Hood, dia zalim orang baru nak bantu orang lain. Tak boleh. Ambil benda haram, bagi bantu orang lain. Tak boleh. Contohnya tuan-tuan, satu orang hamba Allah, dia tak tahu kata dia dah melabur dalam satu skim saham, yang dalam saham itu ada unsur-unsur syubhah dan unsur-unsur haram. Contoh, dia tak tahu. Tiba-tiba dia masuk, lepas masuk dah begitu lama, untung dah berpuluh-puluh ribu. Tiba-tiba dapat tahu. Tiba-tiba dapat tahu kata dia punya duit tu ada dalam peratus duit dalam dia punya duit yang masuk kat dia tu ada 30% dilaporkan pada sektor yang haram. Dia labor dekat Genting Highland, ada yang labor 10% lagi labor kat Genting Highland, 10% dia labor dekat Carlsberg, 10% lagi kat Heineken ke apa ke. Dia pergi labor lagu tu. Jadi benda tu tidak 30% haram. Okey tuan-tuan. Apa yang dia nak kena buat? Apa kita kena buat? Kalau peratus tu kita ketahui, memang tahu kata duit tu adalah duit haram, 30% memang sah dan memang terang dah memang sah betul. 30% daripada
duit pokok kita ambil balik. Duit untung kita itu tuan-tuan 30% dari untung tu, katalah untung 10,000, 3,000 buat keluar mai, dan duit itu diserahkan kepada tempat-tempat yang diguna pakai untuk urusan orang awam. Bukan bagi sedekah ke orang tau. Buat untuk urusan orang awam. Contohnya buat jalan. Kalau kampung tak ada titi, buat titi kampung kawan tu. Buat pagang yang boleh menyebabkan membantu orang ramai. Kalau kata pagang tak ada, kawasan antara sungai dengan kampung ke, ada kawasan pagang yang runtuh, dia ambil duit tu, dia buat pagang tu. Boleh. Untuk urusan orang awam. Tuan-tuan. Tapi kalau dia tahu kata benda tu memang haram, dia tahu 30% tu haram, dia masuk juga. Tuan-tuan, yang ni yang nak kena. Hang dah tahu ada syubhah, ada dah campur antara halal dengan haram, hang masuk juga. This is problem. Ni problem besar. Dari kata saya ambil duit ni semua, saya nak bagi, nak serah pada orang miskin. Jangan jadi Robin Hood. Faham tak? Jangan jadi Robin Hood. Hang pergi ambil, dia tak ada, ustaz, tempat lain kalau pergi labur lambat ustaz, sikit-sikit dia dapat. ASB 5%, 4%, 3%, kenapa tak ada persen tu Kami pula kena bayar duit kami ni. Nak buat macam mana ustaz? Saya masuk dalam tempat ni, boleh bantu juga, main bantu kat orang masjid, surau apa, asnaf miskin, saya boleh bantu. Saya masuk 20,000 ustaz, keluar-keluar 60,000 saya dapat. 60,000 seketui tu, saya ambil balik duit pokok saya. Hak balance yang mana? Hak yang haram tu saya bagilah kat surau. Ang Robin Hood lah tu. Tak boleh. Tak boleh. Macam tu tak boleh. Tuan-tuan, boleh faham ah? Buat lagu tu, kita termasuk golongan ni. Termasuk golongan ni. Dia tahu, tapi dia buat juga. Kerana makan harta, makan makanan yang haram akan menyebabkan kerja kebajikan yang kita buat tak diterima oleh Allah. Bagi pi pula semua duit dia sekalipun, Allah tak terima dia punya benda kebajikan dia buat. Hang bagi untuk apa? Kalau hang takat nak nama, memang nama hang kan naik. Orang bukan tahu duit tu duit haram. Tapi kalau hang nak urusan hang dengan Allah Ta'ala, bagi duit tu untuk urusan dia dengan Allah Ta'ala, nak dapatkan pahala daripada Allah, nescaya takkan dapat apa-apa pun. Sebab urusan itu telah bercampur dengan benda yang haram dan juga syubhat. Baik. Sabda Nabi SAW, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa tama'u wa kam min qa'imin laysa lahu min qiyamih illa as-sahru. Maksudnya, berapa ramai daripada orang yang berpuasa tak ada baginya berpuasa, dan dia hanya mendapat lapak dan dahaga saja. Dan berapa ramai daripada orang yang semayang malam yang tak ada baginya daripada semayang itu melainkan jadi orang yang jaga malamnya. Malam dia mungkin semayang tapi tak dapat apa pun. Apa sebab dia? Antaranya ialah benda yang melibatkan benda-benda haram atas dia. Dia semayang tengah malam tapi pakai baju hasil daripada sumber yang haram. Habis. Hang kira jaga malam. Pakai baju tu sumber yang haram. Ataupun baju semua, baju beli bagus, sumber semua betul. Semua okey. Tiba-tiba minyak wangi yang dia pakai tu minyak wangi. Pi kau rowok lalu tu pegang semua poket tu. Ada orang tuan-tuan tahu, ada orang perangai dia tak boleh nak ubah. Dia pi mana-mana, dia syok pi gagau barang orang tu balik keluar ramai. Dia free yang barang. Ada orang begitu. Masuk ah. Okey. Ni nak habis lah. Nak habis lah. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, la yaqbalu Allahu salatan mri'in fi jawfihi haramun. Allah Taala tak terima semayang seseorang yang ada dalam perutnya benda yang haram. Terang lagi jelas. Allah tak terima. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga apa yang kita diskusikan pada malam ini ada manfaatnya, ada yang memberikan kesan kepada kita. Hati-hati dengan benda-benda sebegini. Jangan nampak yang haram itu hanya makan dan juga pakaian,
Tapi sumber yang kita perlu ambil, sumber pendapatan kita itu yang paling awal yang perlu kita jaga. Kenapa? Dari situlah akan jadi haram ataupun halal. Kerja dengan jujur, dengan jalan yang betul, jangan ada yang culah ataupun mengulang yang akan menyebabkan setiap waktu kita kerja itu dikira dengan persen gaji yang kita dapat. Akhirnya, moga-moga dapat kemanfaatan dari gaji kita untuk akhirat dan juga dunia kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga-moga jumpa lagi tuan-tuan. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada saya. InsyaAllah kita akan sambung balik dengan tajuk jauhi dari bersangatan kenyang. InsyaAllah kita akan sambung balik nanti tentang tajuk ini. Wallahu a'lam wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.